Israel kata, kau siasat ke, buat apa kau tak kisah. Sebab aku tak iktiraf engkau, so putusan kau tak akan efek aku. Dan US pun support. ICC ni adalah dipanggil sebagai International Criminal Court. Okay, dia adalah satu mahkamah jenayah antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 2002 untuk bicarakan kes-kes berdasarkan 4 benda ni lah. Kes jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan, jenayah pencerobohan, dan last sekali adalah genocide, pembunuhan manusia. Jadi ni antara kes-kes yang akan dibicarakan dalam mahkamah ni lah. Manakala Statute Rome ni pula adalah satu perjanjian rasmi antara negara-negara dalam mengiktiraf ICC ni sebagai pelengkap kepada undang-undang dalam menghukum, dalam menjalankan siasatan lah terhadap individu yang terlibat. Palestin mula join ICC ni tahun 2015, dan antara negara yang tak masuk ICC ni termasuklah US, Russia dan juga Ukraine pun ada. Jadinya walaupun negara-negara ni ada negara yang tak masuk dalam perjanjian ICC ni, sekiranya negara tu terlibat dalam memberikan ancaman terhadap negara pihak ICC, masih boleh dikenakan hukuman di bawah ICC. Contohnya pada tahun 2023, Presiden Putin, Presiden Rusia kan, ICC pernah keluarkan isu waran tangkap kepada Presiden Putin disebabkan tuduhan jenayah perang yang membabitkan tindakan bawa keluar kanak-kanak daripada Ukraine secara tidak sah. Jadinya time Putin dapat waran tangkap tu, dia ignore je. Bagi dia dan kerajaannya, dia tak mengiktiraf ICC tu. Sekiranya dia dapati bersalah, memang ICC berhak untuk memberikan hukuman, mungkin penjara satu tempoh masa yang lama, ataupun rampas harta, ataupun apa-apa bentuk hukuman lah kan yang tertakluk dalam Statute Rome tu. Jadi dia boleh memberikan hukuman tu. Jadi bila Palestin masuk tahun 2015, Palestin minta ICC untuk menyiasatlah serangan Israel ke atas Palestin di Gaza. Sebelum tu tahun 2014 kan ada serangan Israel dan ethnic cleansing yang dibuat oleh Israel ketika itu kan. Penduduk Israel main masuk je, main duduk je dekat Gaza tu, dan dilaporkan sebanyak 750,000 penduduk Israel yang masuk ketika itu untuk menduduki wilayah Palestin tu. Jadinya diminta untuk siasat lah. Yang jadi prosecutor ketika itu Fatou Bensouda. Jadinya memang dia nak siasat, tapi Israel kata, kau siasat ke, buat apa kau tak kisah. Sebab aku tak iktiraf engkau, so putusan kau tak akan efek aku. Dan US pun support. Dan bila Fatou Bensouda ni dia memohon pandangan hakim-hakim dekat mahkamah tu, jadi hakim-hakim memutuskan bahawa ICC ni dia mempunyai bidang kuasa ke atas wilayah Palestin yang ditakluki oleh Israel. Walaupun dia ditakluk oleh Israel, dia masih bawah Palestin. So dia mempunyai bidang kuasa lah. Hakim-hakim kata, okay, you proceed, you boleh siasat, tapi dengan syarat you siasat untuk 5 tahun yang lepas lah, you siasat kumpulkan evidence. Tapi once Fatou Bensouda ni dah turun, dah tinggalkan ICC, bila orang lain masuk, kes tu dah macam senyap sikit lah. Baru-baru ni 3 bulan yang lepas, bila bulan Oktober hari tu dah ada serangan Israel Hamas ni, dah ada perang ni, dia buka balik. Banyak negara yang gesa untuk ICC ni buka siasatan terhadap jenayah perang yang dilakukan oleh Israel, sama ada Israel ataupun Hamas. Sebab ada juga tuduhan yang ke atas Hamas ni, dikatakan Hamas ni membunuh warga-warga Israel. So kalau kita tengok sebenarnya ICC ni dia lebih kepada perbicaraan antara individu. Dia bukan represent negara semata-mata. So selain daripada ICC ni, sekarang ni kita ada ICJ pula baru-baru ni kan. Presiden Afrika Selatan membawa kes ni kepada ICJ. Dia gesa ICJ untuk filekan jenayah perang terhadap Palestin oleh Israel. So dia filekanlah satu kes, okay? Dia buka kes untuk Israel. Jadi apa tu ICJ? ICJ adalah International Court of Justice. Dia adalah satu mahkamah yang membicarakan civil, kes-kes civil. Okay? Dan member-member dalam ICJ ni adalah United Nations. Operasi ICJ ni dia berasaskan beberapa benda lah. Okay, antaranya adalah ICJ Statute, UN Charter and Genocide Convention 1945. Okay. So sebelum ni untuk ICC ni pun dia ada satu convention yang dia, dari mana dia dapat rules tu, dia adalah daripada Geneva Convention
Convention lah. Geneva Convention, antara isi Geneva Convention ni dia melarang pemindahan penduduk tu daripada tempat dia sendiri ke tempat lain. Tak boleh buat macam tu. Macam ethnic cleansing tak boleh lah buat benda tu. Tapi Israel dah langgar dah, benda yang lama lagi dah langgar. Tapi yang bezanya ICJ ni, Genocide Convention ni sebenarnya dia ditubuhkan oleh PBB, yang sebenarnya dia tubuhkan benda ni untuk membela nasib orang Yahudi ketika Holocaust Nazi. Tapi sekarang ni Presiden Yahudi tu sendiri kena ditarik untuk dihukum, dibicarakan di bawah benda ni kan. Kelakar lah. Jadi langkah yang diambil oleh Afrika Selatan ni dia mendapat pujian yang sangat banyak lah. Dan selepas sahaja Afrika Selatan diheret Israel tu ke ICJ, diikuti pula dengan Indonesia. Indonesia pun dia file satu jenayah terhadap kemanusiaan kalau tak silap, disebabkan illegal occupation of Palestinian at Israel, macam tu lah. So Indonesia pun dah mula mengikuti langkahnya, dan kemudian Mexico, Chile pun dah buat langkah yang sama lah. Dia pun dah filekan kes dekat ICJ. Kiranya makin banyak lah kes dekat ICJ. Dan katakan Afrika Selatan dah ada bukti yang mencukupi untuk membuktikan jenayah perang yang dilakukan oleh Israel lah. Apa yang menjadi isu yang macam tak cantik lah kan dalam ICC dengan ICJ ni? Paling utama ICJ lah, kita ambil negara kecil Afrika Selatan yang startkan inisiatif untuk filekan kes ni. Kenapa bukan negara-negara Arab yang lain yang berkuasa kan? Sebab mungkin dia ada kepentingan sendiri juga, ataupun mungkin dia tak terkesan macam Afrika Selatan pada suatu masa dahulu. Afrika Selatan ni pun dia sebenarnya ada isu appetite ni tau, dan apa-apa pergerakan menentang Israel ataupun isu appetite ni memang banyak kerjasama antara Afrika dan juga Palestin. So memang dari dulu lagi dia ada satu bonding yang kuat lah. Kan Nelson Mandela ni duduk dalam penjara kan. Bila Nelson Mandela keluar, Yasser Arafat pergi jumpa dia, siap peluk, siap cium. Memang mereka ni sahabat yang sangat akrab lah, sangat rapat. Dan Alhamdulillah bonding tu kekal sampai sekarang. Tu yang kita nampak reflection tu pada negara tu sendiri.